Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda di rumah? Harapnya anda sihat-sihat sahaja, ceria-ceria, bersemangat untuk hari Khamis ini. Dan seperti biasa, kami akan bawakan antara perkongsian untuk ilmu kita bersama hari ini. Betul tu Fatin, kami doakan apa sahaja yang anda lakukan untuk hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Dan Fatin, dalam Fatin kata kita kena semangat untuk tempuh hari Khamis ini juga. Kita nak kongsikan sedikit perkembangan dari Gaza yang mana menerusi petikan media bekalan makanan di Gaza dikatakan hanya mampu untuk bertahan untuk beberapa hari sahaja lagi. Dan untuk mendapatkan bekalan yang memang sedia terhad sekarang ini, penduduk Fatin terpaksa untuk pertaruhkan nyawa untuk keluar dan cari bekalan makanan akibat oleh pengepungan oleh Israel yang semakin memburukkan lagi keadaan. Inilah sebenarnya yang kata tamparan di seluruh dunia. Insiden yang berlaku di Gaza ini, krisis ini, dan kita harapkan, kita doakan yang terbaik untuk mereka. Sebab apa? Kesian kan kalau kita tengok video-video yang dikongsikan di media sosial dan sebagainya, anak-anak kecil, mereka memang sangat kata tak berdosa, diuji dengan keadaan yang begitu kan. Dan rentetan daripada itu juga Syira, tabung Media Prima khususnya berikutan dengan krisis kemanusiaan yang berlaku ini, Media Prima telah pun mengaktifkan semua tabung kemanusiaan Palestin Media Prima. Jadi sumbangan kita semua, sumbangan orang ramai melalui tabung ini akan digunakan bagi membantu mangsa-mangsa yang terkesan akibat krisis ini. Betul tu Fatin. Jadi kita boleh hulurkan bantuan kepada mangsa krisis kemanusiaan di Palestin melalui tabung kemanusiaan Palestin Media Prima menerusi akaun bank muamalat ataupun Maybank yang tertera ini. Kata orang Fatin, kalau kita tak mampu, kita memang tak mampu sebenarnya untuk bantu dari segi fizikal, untuk bantu dari segi yang memerlukan kekuatan kita, tapi kita boleh hulurkan doa dan juga kita boleh hulurkan sedikit sumbangan untuk kita berikan kepada mereka. InsyaAllah, sama-samalah kita kata lebih ada rasa prihatin dan juga simpati atas nasib dan juga krisis yang berlaku di Gaza ketika ini. InsyaAllah sama-sama kita hantarkan sumbangan dan juga doa buat mereka di sana. Dan selesai berkenaan dengan perkongsian itu, Syira, hari ini seperti biasa hari Khamis kita akan kongsikan satu lagi topik. Semalam kita dah bawakan topik berkenaan dengan wanita. Hari ini kita nak bawakan topik hak wanita. Hak sebagai seorang isteri. Nak jadi isteri ni pun perlu untuk kita ada sedikit ilmu. Jangan sampai kita tak tahu apa-apa dan kita pun kata orang dimanipulasi oleh suami. Sebab apa? Bimbang mereka ini mengambil kesempatan ke atas kita sebagai isteri. Tapi kan semalam kalau kita tengok perdebatan antara suami isteri, tapi hari ini kita memang nak bawakan hak sebagai seorang isteri. Jadi bagaimana untuk kita nak mendapatkan hak ataupun apa sebenarnya hak-hak sebagai seorang isteri? Ini adalah ruangan yang kita buka untuk anda penonton di rumah untuk kongsikan. Ayo ramai-ramai hantarkan soalan anda sebanyak mungkin dan hantarkan apa sahaja pendapat anda berkenaan dengan topik yang akan kami bawakan dan juga panjangkan kepada panel kita hari ini. Okey, dekat mana kita nak kongsikan? Terus ke Facebook kami di Wanita Hari Ini. Jangan lupa untuk follow kami di Instagram dan juga di TikTok di WHITV3. Sebelum itu, kita nak berhenti berehat seketika. Okey, tapi sebelum tu saya tanya, Fatin tahu tak apa antara hak-hak kita sebagai isteri? Kalau saya mungkin asas-asas macam untuk mendapatkan tempat tinggal, nafkah, kan, penjagaan anak dan sebagainya, hak peranan masing-masing untuk menguruskan anak pun penting juga sekarang ni. Betul. Kalau Syira pula, Syira rasa hak untuk kita tadi Syira ada buat dekat Instagram apa benda, apa hak-hak sebagai isteri. Ada yang kata kena tidur lena. Syira setuju sebab tidur lena ni boleh jaga kita punya emosi. Kalau saya kita nak tambah satu. Kalau kita penat sangat pun tak boleh juga. Awak maksudnya bolehlah kalau ada sebagai seorang isteri dia ada me time kalau seminggu sekali tu. Betul, setuju. Boleh me time seminggu sekali. Seminggu 2-3 kali tu. Itu kita orang. Anda bagaimana? Mungkin boleh kongsikan juga pandangan juga dan juga apa sebenarnya hak-hak yang sebenarnya anda lama dan anda impikan, anda perlukan tetapi tak mampu untuk suarakan. Jadi kongsikan bersama dengan kami. InsyaAllah kita akan bincangkan sebentar saja nanti. Okey, baik. Kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Takkan dia salah sebab kerana poligami, Khalish sampai nak filekan cerai. Memalukan.
belajar agama, tahu hukum. Tapi apa yang kamu dah buat sekarang? Salah ke, Abi? Khalis cuma nak tuntut hak Khalis je. Hak apa yang kamu nak tuntut? Dia tak bagi kamu nafkah? Dia pukul kamu? Dia cederakan kamu? Dia tak balik ke? Ada dia buat semua tu? Memang apa yang Emir buat tak nampak dekat. Jadi, Dia dera batin Khalis, Abi. Khalis sakit, Abi. Asyik kena tipu lagi. Selama hari ni, Khalis percaya je dekat dia, Umi. Tapi dia dah bertahun-tahun sebenarnya dengan perempuan tu. Tapi tak apa. Sekarang ni Khalis dah suruh dia halalkan hubungan tu. Khalis. Redha, Khalis. Redha. Baik, itu dia sedutan drama perempuan itu yang ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini, iaitu hak seorang isteri. Kalau kita cakap tentang hak seorang isteri itu bermula dari ijab kabul, selesai akad nikah. Tak kisahlah apa pun latar belakang perempuan itu, baik pendidikan tinggi ke, tak tinggi ke, baik dari keluarga yang, kata orang, keluarga yang sederhana ke, keluarga yang tak berapa nak ada ke, semuanya hak seorang isteri itu perlu dipelihara dalam sesuatu perkahwinan. Betul, dan hari ini kita perlu membuka minda dan juga hati kita untuk kita sama-sama menimba ilmu hari ini apa sebenarnya hak-hak yang diperlukan ataupun perlu diperjuangkan oleh para isteri. Mungkin ada yang dah tahu ataupun mungkin tahu tapi mungkin dia rasa itu tak penting. Hari ini kita akan perincikan bersama dengan panel-panel kita di studio, dan di sebelah saya nak perkenalkan figura ini. Kita bersama dengan Sharifah Shahora. Terima kasih kerana bersama dengan wanita hari ini. Sama-sama. Dan kita bersama juga dengan Tuan Muhammad Nur Hafiz Roslan, Peguam Syar'i kita hari ini, bagi mengupas dan juga menjelaskan berkenaan dengan topik kita hari ini, iaitu hak seorang isteri. Okey, baik. Sebelum saya ke Tuan Peguam kita untuk hari ini, itu kita tahu apa hak-hak seorang isteri. Kita nak tanya dulu dengan Kak Syura terlebih dahulu. Hak seorang isteri penting ataupun tidak untuk kita sebagai isteri tahu hak kita sebelum kita ni berkahwin? Silakan Tuan Presiden. Mesti kita kena tahu hak kita, sebab kita tahu masa sebelum kahwin kita dah ada kursus, kita dah tahu dah hak kita untuk terima sesuatu daripada suami seperti rumah, pakaian, tempat tinggal, kasih sayang, duit. So itu semua memang kita perlu ada. Cuma dia beredar mengikut zaman. Zaman mak kita lain. Zaman mak kita memang dia tidak bekerja. Tapi sekarang ni kita bekerja. Ya. Jadi kebanyakannya sepatutnya sekarang ni dah banyak macam win-win situation pula. Betul tak? Betul, setuju. Betul. Tapi saya tak nak cakap pasal panas ni. Kalau kita boleh, dah terus kita boleh sebut panaskan. dia macam win-win situation mengikut zaman. Cuma lelaki tetap kena fikir dia ada tanggungjawab untuk memberi nafkah. Walaupun isteri dia sekaya mana pun. Sebab bila dia tidak memberi bila dia culas orang culas nafkah, skip ya. untuk bagi, dia dah dikira mengambil kesempatan. Maknanya bersenang lenang tanpa memikir tak apalah Abi ni suami isteri aku ada kerja, aku tak perlu bagi bulan ni. Dia dah kena ada fix dah sebenarnya. Okey. Dan itu sebenarnya lah isteri kan sekarang tak sampai hati. Tapi saya nak tanya juga Tuan Hafiz kan. Kalau apa yang dikongsikan Syahrul tadi tu nafkah, tempat tinggal, pakaian dan juga itu antara yang kita tahu. Tapi apa lagi sebenarnya hak-hak sebagai seorang isteri yang kita macam rasanya tahu tapi kita rasa benda tu tak penting? Okey, baik terima kasih. Sama. Panel-panel. Saya dikelilingi oleh tiga wanita hebat. Cepat lawan. Jadi untuk semua wanita-wanita di luar sana, anda semua kena tahu. Perkara pertama, kena tahu apakah yang digariskan oleh Islam, hak-hak seorang isteri dalam perkahwinan. Okey, hak ni kalau minta ke tak minta ke, dia kena bagi. Jadi kalau tiba-tiba ada seorang isteri minta, bukan dia ungkit, dia minta hak dia. Okey, jadi kat sini saya sokonglah sebab nak buat apa? Islam memang suruh macam tu. Apa dia yang kena ada pada seorang isteri, suami ni baik dia kaya ke, miskin ke, dia kahwin je dengan seorang perempuan, dia wajib kena bagi tempat tinggal. Nafkah tempat tinggal. Pertama yang wajib. Kedua, makan, minum. Ketiga, perubatan. Kalau sakit, kena ubat, dia kena bantu dan tanggung. Okey, yang keempat, dia punya sebagai seorang perempuan ni dia ada barang-barang utilities dia tersendiri. Ada banyak. Okey, banyaklah kan. Banyak. Tapi dia bukan sampai kehendak, tapi keperluan. Apa keperluan? Kalau uzur sekarang ni kena ada apa? Kena ada itulah konteks. Tuala wanita. Tuala wanita. Jadi kalaulah tuala wanita pun tak boleh belikan, itu sebenarnya dia dah culas. Okey. Dan yang terakhir, kalau dia seorang yang mampu.
sepatutnya dia menyediakan pembantu rumah. Ini memang ada dalam kitab-kitab ulama, dalam juga hadis yang mana telah dikupas dengan baik oleh mazhab Syafi'i juga, bahawa sebenarnya seorang suami perlu menyediakan seorang pembantu rumah. Tetapi sekiranya tidak mampu, maka benda perkara tersebut boleh terlepas. Faham iaitu dah ada excuse. Jadi basic 5 perkara ni. Tempat tinggal, makan, minum, perubatan, utilities dia dan juga pembantu rumah ni mesti kena sedia untuk isteri. Okey. Benda pertama Tuan Hafiz sebut tadi adalah tempat tinggal. Fatin, kalau kita lihat dalam kalangan terutamanya mungkinlah pasangan-pasangan baru berkahwin ataupun anak-anak muda kita yang baru berkahwin sekarang ni, ramai dalam kalangan kita yang mereka duduk dengan ibu bapa. Kalau menantu lelaki duduk dengan kita punya ibu bapa mungkin tak jadi masalah sangat, tapi yang jadi masalah kalau kebanyakan kes lah kalau menantu perempuan duduk sekali dengan mertua, kita nak bernafas pun serba salah, kita nak masuk dapur pun serba salah. Bolehkah kalau seorang isteri ni dengan alasan tidak selesa, dengan alasan tak boleh buat keputusan sendiri, minta suami ni sediakan tempat tinggal? Okey, yang ni sebenarnya banyak sangat kes. Bukan sekarang ni lah. Sekarang ni dalam kes-kes yang saya bawa, kebanyakan konflik timbul antaranya adalah disebabkan ini. Tapi bukan semua, ada yang bahagia je elok duduk. Tapi puan-puan yang di luar sana yang baru jadi sebagai isteri muda, tiba-tiba baru dah dapat seorang anak, ada masanya asimilasi bersama dengan mertua. Tak semua orang boleh masuk assimilate dengan baik. Sebab kadang-kadang dia perempuan saja mengenali hati perempuan. Ada 1001 kan. Cara masak pun dah lain. Seorang suka singgang, seorang lagi dia tak suka singgang, dia suka gulai. Contoh kan, mak mertua. Hanya disebabkan perkara tersebut pun boleh gaduh. Ataupun mak suka Fabrice, suka sabun Lux ke, yang anaknya pula suka sabun Fab, dah lain. Bab tu pun bergaduh. Benda-benda bergaduh ni masuk tak dalam kod? Masuk. Walaupun sekecil-kecilnya. Jadi puan-puan dekat luar sana, saya nak nasihatkan terutama kalau lah kata dalam rancangan Wanita Hari ini ni ada suami juga yang mendengar. Kita kena memahami perasaan isteri kita. Ya, betul. Saya cakap tadi nombor 1 tempat tinggal. Betul. Kita tak mampu nak beli, sewa. Kalau lah kata sewa pun tak mampu, bukanlah kita perlu mendapatkan persetujuan, tetapi beritahu dan juga ada matlamat. Mungkin dalam pada waktu yang sama, kalaulah isteri itu dah menzahirkan kepada kita dia tidak selesa, kita tahu bahawa ketaatan seorang suami ini masih lagi ibu tu nombor 1. Tetapi dalam menghormati dan mentaati seorang ibu, tetap juga dia ada seorang isteri sebagai amanah yang dia kena jaga. Jadi dua-dua wanita ni hebat dalam dunia seorang lelaki ataupun suami perlu dijaga dengan baik. Jadi adakah salah kalau seorang isteri tak boleh tinggal dengan mertuanya? Jawapannya tak salah. Dia boleh minta, dia boleh mohon, dia boleh cakap. Cakap dengan elok, jangan pula bergaduh dan sebagainya. Cakap dengan elok, dapatkan persetujuan. Malah ada juga yang mana dalam kes-kes tertentu yang datang pada kita tak masuk mahkamah tapi dia masuk mediasi. Apa solusi dia? Solusinya adalah ada satu masa mereka ini ada tinggal berasingan dalam 3-4 bulan. Untuk si suami ini berusaha bersungguh-sungguh dalam 3-4 bulan tersebut untuk cari rumah sewa. Bukan beli. Rumah sewa. Contoh, bila berlaku perkara-perkara tersebut, kita nak mengelakkan mudarat yang lebih besar. Mudarat yang lebih besar, takut rumah tangga yang elok baru dibina, berlakunya perceraian. Sebab perceraian paling tinggi sekarang ni adalah perceraian di bawah tempoh masa 5 tahun. Maksudnya pasangan-pasangan muda. Ramai janda sekarang. Jangan macam tu. Okey. Tapi betul juga, saya setuju apa yang Tuan Hafiz kongsikan. Tapi sekarang ini lain sikit. Kalau dulu mungkin kalau kita nak kahwin tu kita kena sediakan semua keperluan-keperluan yang isteri perlukan. Tetapi sebelum kahwin ada kata persetujuan antara pasangan yang belum berkahwin ni, tak apa, kita sama-sama, kita susah sama-sama, kita senang sama-sama. Tapi lepas kahwin dah ada komitmen, rupanya taska anak ni mahal, susu anak ni mahal. Baru tahu.
Jadinya dekat situ dah tak tahu dah hak siapa. Sepatutnya suami tak berkemampuan sangat. Nafkah lain, keperluan, kehendak lain. Bagaimana Kak Syora melihat senario ni? Okey, Kak Syora, bila kita dah lama kahwin, kita sedarlah umur kita pun meningkat kan. Jadi kita pun dah ada career. Kita kena fleksibel. Ada certain perkara yang memang suami kena sediakan dan ada perkara yang kita kena bertoleransi, bertolak ansur. Contohnya macam dia dah sediakan tempat tinggal, kita tahu dah income dia tu cukup hanya setakat itu. Beberapa perkara kita bantulah. Takkanlah sampai nak beli pad macam Tuan Hafiz kata. Memang betul wajib. Tapi takkanlah sampai itu pun kita tak boleh beli. Berapa ringgit sangat kan? Jadi contohlah maksud dia. Tapi walaupun sebenarnya itu wajib. Atau claimlah nanti akhir bulan. Lepas tu atau beberapa perkara seperti barang keperluan dapur. Kadang-kadang kita keluar, kita belilah runcit-runcit kan. Tak semestinya semua nak diletakkan. Tapi lelaki jangan praktis benda tu adalah perkara wajib. Yang ambil kesempatan. Itu yang dia kata ambil kesempatan. Maknanya, okey tak apa, bini aku dah beli, dia dah seronok. Bulan depan pun, alah bini aku beli. Tahu-tahu dah ada, dia dah beli dah. Lepas tu bini aku beli. Jadi, sebab certain lelaki, kenapa senyum? Okey, certain lelaki, kononlah hari ni. Sabar. Hari ni kalau dia dah beli gula kan, contohlah, gula tu habis minggu depan, bukan minggu lepas saya dah beli ke? Itu dah ada asas. Habis kenapa nak suruh saya letak dalam perhiasan gula tu. Kan kadang-kadang itu sebab dia rasa dia dah beli, dia ingat dah cukup. Dia orang tak tahu sebenarnya gula tu guna setiap hari. Dah boleh habis. Okey, baik. Dari apa saya tak tahan nak tambah. Okey. Sebenarnya kalau sebab saya tak tahan nak tambah ni puan-puan. Silakan. Kalaulah dibiasakan selalu buat dengan suami macam tu, takut suami dia ada surplus yang banyak. Bila dia rasa duit dia banyak, dia akan cari yang lain. Betul. Faham tak maksud saya? Dia sokong kita lah. Tak. Saya bukan sokong. Saya menambah berkenaan dengan kadang-kadang betul. Dengan penuh rasa kasih dan sayang. Toleransi dan sebagainya. Tapi kita kena ingatkan suami kita, kamu adalah suami. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Dalam ayat tu berkenaan dengan nafkah dan tanggungjawab. Kamu ketua saya, bukan saya suami. Saya isteri. Jadi suami ni kena betul-betul menghayati tanggungjawab seorang suami. Jangan kita terlalu sayang, tiba-tiba kata suami just bayar katalah sewa ataupun installment rumah kan. Wifi kita memang semua kita tak, kalau boleh bagi-bagi. Wifi awak, saya aircon pula. Saya beli aircon tapi awak bayar elektrik. Bil air saya bayar. Tapi contoh dia rumah aja, yang lain semua habis. Tapi Tuan Hafiz, kalau kita asyik nak tolong ingatkan je. dia orang, nak tolong je, lama-lama boleh jadi gaduh juga. Macam mana? Dia macam ni lah. Puan-puan kat luar sana mungkin dalam situasi yang sama. Jawapannya adalah kita kena sentiasa ingatkan. Sebab manusia ni lupa. Macam saya cakap tadi lah, takut dia biasakan ataupun terlalu pasrah. Dia bukan redha saya rasa. Dia pasrah sebenarnya, perempuan ramai. Dia jadi pasrah dah. Kalau redha ni lain. Redha ni awal-awal tadi mungkin yang tu saya belum sentuh lagi. Yang ni yang pasrah. Pasrah ni dia dah macam apa-apa je lah. Lantak engkau lah. Aku malah nak cerita. Lagipun aku pun gaji RM5,000. Kau pun gaji pun RM5,000. So dia pun rasa macam yang penting anak aku okey, aku okey. Banyak suri rumah ataupun isteri macam tu. Tapi jangan dibiasakan sebab saya pesan tadilah. Kenapa saya senyum? Sebab kebanyakannya suami ni dia rasa dia mampu untuk berpoligami ataupun kahwin lain sebab dia rasa ada surplus yang banyak. Tapi sebenarnya dia tak mampu. Sebenarnya tak ada pun. Okey. Kita kena take note kat sini. Kalau mungkin kita rasa kita tak ada masalah dengan keadaan itu, tapi kita kena selalu ingatkan. Sebab apa? Kita akan buka ruang kepada para suami ni untuk mereka rasa macam cukup untuk sebenarnya tak cukup. Okey, tapi sebelum kita sambung perbincangan, boleh saya ajukan daripada rakan kita dari Siti Zubaidah katanya. Assalamualaikum WHI. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana orang yang dah berkahwin dah selama 41 tahun bersama hingga sekarang ni, tapi suami dah 66 tahun tak bekerja dan tak ada pendapatan lagi, pencen pun dah tak ada. Adakah masih dikira suami tu masih kena jalankan tanggungjawab untuk bagi makan isteri ni? Anak-anak semua dah ada keluarga sendiri. Tuan Peguam, silakan. Okey, ini menarik. Ini menarik juga dan benda ni sebenarnya banyak kepada contoh government servant yang bukan kerja tinggi, kerjanya rendah. Macam contoh yang bergaji kecil, jadi pensionnya pun kecil. Tapi dalam masa sama menanggung hutang terdahulu. Sebab orang government kadang-kadang dia senang buat pinjaman. Jadi pinjaman tu banyak pinjaman atas pinjaman, pinjaman atas pinjaman, atas pinjaman. Akhirnya
duit pencen yang sedia ada pun tak dapat menampung hutang-hutang pinjaman tersebut dan akhirnya dia defisit lah. Dalam situasi tadi saya definisikan benda yang sama. Akhirnya dia tidak ada kemampuan untuk bagi nafkah apa-apa pun lagi kepada isteri dia dalam keadaan dia dah tua. Jadi pada ketika inilah apabila suami tu betul-betul dah tak mampu dalam keadaan sakit ataupun memang dah tak boleh. Ni sama juga dengan suami yang tiba-tiba lumpuh, paralyzed. Jadi situasi ini adalah pada ketika itu kalaulah si isteri ni redha dan dia faham dalam keadaan tersebut, okey, tak ada masalah sebab si suami dah tidak ada daya upaya untuk mencari nafkah. Akan tetapi contohnya si suami masih lagi ada daya upaya untuk mencari nafkah. Contoh jual nasi lemak ke. Contoh saya tak cerita bab nak jadi engineer ataupun penasihat. Tak semua orang macam Tun M ke dan sebagainya lah. Yang profesional. Ni saya nak cakap orang beef hoti yang bawahan. Yang kebanyakan orang. Jadi apa mereka nak buat? Nak ada tanah pun tak ada. Nak bertani pun tak boleh. Sakit gout pula. Ada pula kencing manis. Apa lagi 3 serangkai dan sebagainya. Jadi what happened? Pada ketika itulah anak-anak yang dah besar dan sebagainya sepatutnya memahami bagaimana pengorbanan ayah dia dan pengorbanan mak dia. Patutnya masing-masing dah kena fikir allowance untuk mak dan ayah masing-masing. Apabila mereka semua dah bekerja, anda semua yang dah bekerja, gaji banyak, kata RM1,500 pun, RM50, RM100 untuk mak. RM50, RM100 untuk ayah. Okey. Tapi yang kita persoalkan sekarang macam mana ayah tersebut? Dah ayah memang dah tak boleh, dah tak mampu dan dah habis. Soalan tadi, Puan Siti Zubaidah kata, isteri dia, suami dia dah 66 tahun, memang dah pencen pun habis, tak ada. Pendapatan pun tak ada. Dan saya umpamakan kita anggap dia memang dalam keadaan yang sakit lah. Ataupun keadaan yang dah tidak ada daya upaya untuk mencari nafkah. Maka pada ketika waktu tersebut, dilepaskan. Dengan keredaan isteri lah. Kalau tengok Puan Zubaidah ni, dia masih lagi setia. Kata kalau keadaan suami dia begitu, dia nak dapatkan bagaimana untuk dia mendapatkan pendapatan. Dan mungkin jugalah kadang-kadang kasih sayang tu boleh memberi kekuatan juga kepada isteri. Kalau melihat keadaan suami macam tu, mungkin dia pula yang keluar pergi cari kerja dan sebagainya. Okey, tak apa. Kita tinggalkan dulu. Kita dengarkan pandangan orang ramai berkenaan dengan topik yang kita bawakan hari ini. Jom kita dengarkan. Apa yang perlukan suami berikan adalah yang pertama, sudah semestinya tempat tinggal, makan minum mencukupi dan berkhasiat, dan pastinya juga anak-anak juga mesti dalam keadaan yang sihat, pakaian cukup, makan minum pun semua cukup. Walaupun suami sendiri ni pun tak ada pakaian je. Biasanya orang faham hak tu keperluan zahir dan batin kan biasanya. Tapi apakah zahir dan batin itu kan? Keperluan zahir itu contohnya macam tempat tinggal, makan minum kan? Lepas tu kalau macam tempat tinggal tu biasanya kalau boleh tempat tinggal kalau dah berkahwin dia tidak tinggal bersama dengan keluarga. Sediakan tempat tinggal, nafkah semua kena cukup lah. Dari segi perbelanjaan, barang dapur. Dia kita kalau ikut hukum agama ni sebenarnya masak makanan lah. Orang cakap makanan ni, masakan ni semua daripada suami itu sendiri. Janganlah kita ni ingat kita dah kerja, kita ada duit, kita balik rumah terus nak marah isteri kita, kenapa tak masak? Sedangkan tanggungjawab sediakan makan minum tu adalah daripada suami sendiri. Juga basuh baju, sidai baju, lipat semua sebenarnya suami lah. Isteri ni kerja dia lahirkan anak dia dan jaga anak kita. Maksudnya seimbanglah, lelaki ada, wanita ada, pandangan mereka kan berkenaan dengan hak-hak sebagai seorang isteri ni. Okey, saya nak tanya kepada Sharifah Syahura. Kak Syahura sendirilah kan, kalau kita melihat kepada apa yang dikongsikan penonton kita tadi tu berkenaan dengan, saya kira lebih kepada persediaan lah kan. Kita tak tahu apa di penghujung kehidupan kita ni. Apa sebenarnya persediaan untuk kita nak mendapatkan hak tu? Kalau hak tu tak boleh tercapai, apa sebenarnya persediaan yang perlu kita lakukan? Kalau kita cakap masa umur kita dah 60 lebih kan, saya rasa macam ni, persediaan awal adalah simpanan. Okey, kita tahu akan datang suami kita tidak bekerja kan. Masing-masing kita tahu kalau kita sakit dia pun akan sakit dan dengan pelbagai penyakit yang datang dalam early yang 60 ni, persediaan simpanan. Saya bukan cakap engkau ada duit kau bolehlah simpan. Tak, RM10 pun kalau start daripada hari ni sampai umur 66 dah banyak. Betul tak? Simpan. Jadi benda tu mungkin akan digunakan pada waktu yang tertentu. Sebab benda tu akan
berkembang kan. Itu adalah persediaan kita yang muda ni. Betul. Kalau boleh, kalau nak simpan jangan beritahu suami. Diam-diam je betul. Dalam tin ke? Bawah bantal? Ya, sebab nanti kalau dia tahu, belum umur 60 dia dah minta nanti. Dah minta dari kita. Umur 40 dia dah minta ada keluarkan. penegasan dekat situ. Ya, saya kena beritahu ni ya. Saya tak ada simpan duit tahu suami. Ada bawa bantal tak dia tahu. Dah habis dah bulan ni. Jujur cakap. Okey. Ini kita fokus kepada perbincangan kita ni, mungkin sekarang ni kita fokus kepada hak isteri pertama. Tuan Hafiz, macam mana pula kalau lelaki-lelaki di luar sana ada isteri kedua, ada isteri ketiga, tak cukup, isteri keempat pun ada. Hak untuk isteri kedua, ketiga, keempat ni pula macam mana? Jawapannya adalah setiap isteri adalah hak yang sama. Tak ada beza-beza pangkat ataupun nombor 1, 2, 3, 4. Katalah nombor 1 dapat makan minum, nombor 2 pun dia kena dapat makan minum. Dapat tempat tinggal, yang kedua pun kena dapat tempat tinggal. Yang kata ketiga perubatan, dia pun mesti kena dapat perubatan. Sebab dalam Al-Quran tu dia tidak ada berkenaan dengan zaujatus salis, zaujatus musanna ke, sulasa waruba' ke, tak ada. Dia ada cerita berkenaan dengan tanggungjawab seorang suami ini kepada isteri. Maksudnya isteri ni sama ada isteri-isteri ataupun isteri, dah kalau kamu ni berkahwin lebih, jadi kamu kena kerja lebih dan bersusah lebih untuk memberikan nafkah makan minum kepada isteri-isteri kamu. Barulah kamu gentleman. Sebagai seorang suami yang betul-betul mampu. Bukan kamu mendera. Contoh, apabila kamu dah ada contoh 2 atau 3 isteri, kamu pergi fokus pada yang nombor 3. Ini adik saya kena jaga dulu. Ini tak salah. Jawapan kalau jumpa saya marah. Sebab apa? Kamu ni telah memberikan fitnah kepada orang yang berpoligami dan faham poligami dan berpoligami dengan baik. Maksudnya dia melayani isteri-isteri dia dengan betul seperti mana Rasulullah layan isteri-isteri dia. Jadi kalaulah yang zaman sekarang ni tiba-tiba dia hanya fokus kepada contoh nombor yang bongsu ataupun sebab muda lah. Dia lupakan dah. Lepas tu dia kata, saya dah bagi awak banyak. Salah. Konsep tu salah. Still dia kena bagi benda yang sama kepada isteri-isteri. Jadi kalau kata puan-puan kat luar sana sebagai isteri nombor 2 ataupun isteri nombor 3, hak kamu masih sama seperti mana isteri-isteri yang lain. Sebab tanggungjawab suami kepada isteri takkan berbeza. Sebab suaminya satu je, isterinya yang banyak. Jadi tunggaknya yang diingatkan oleh Allah SWT dan diperingatkan oleh Rasulullah adalah kepada suami. Jadi nombor 1 ke, nombor 2 ke, 3 ke, 4 sama. Tak adalah mengikut tahap pendidikan ke, dia ni ke? Dia macam ni. Apa yang pernah digariskan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan nafkah isteri kamu ni, dia ikut juga kepada status. Contoh, kamu kahwin dengan anak orang kaya yang sebelum ni makan beras basmati selalu. Hebat. Contoh. Yes, contoh. Sebab saya tengah mengasimilasikan kronologi tu kepada zaman sekarang lah. Kalau zaman dulu Rasulullah dia cerita pasal berkenaan dengan tepung beras, tepung macam tu lah. Kalau zaman sekarang, memang dah kita tahu kita ngorat ni, anak dara orang ni, yang bakal isteri kita ni memang dia makan basmati. Beg pun beg LV. Bukan LV Choket Road. Tapi LV betul. Ori. Masa kita tengah usah dia tu, anda semua perempuan-perempuan di sana, pastikan orang yang nak mengorat kamu tu, kalau dia mengorat kamu waktu tu, dia boleh belanja macam tu. Time dia kahwin pun, dia kena buat belanja macam tu. Sebab dia telah memberanikan diri dia. Itu risiko yang dia ambil? Itu adalah risiko yang dia ambil. Dan dia kena melayani dan kena faham. Tapi ada juga pada masa yang sama, contohlah, ini kisah Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah. Bagaimana anak Rasulullah SAW pada waktu tu, dia tengah, giling cili. Bukan, tak ada. Saya ada cili masa tu. Bijirin gandum. Yes. Bijiran gandum untuk buat roti. Okey kan. Jadi katalah waktu tu sebut dalam zaman sekarang. Katalah tiba-tiba memang makan basmati. Tapi masa bercinta tu memang dia dah tahu dah bakal suami dia ni memang tak pergi jauh pun. Tapi dia nak juga muka suka macam sangat. ni. Memang dia mimpi-mimpi memang betul macam ni lah. Matilah ni. Kita memang sanggup meredah lautan api apa semua bersusah payah. Memang dengan dia. Jadi katalah dia tukar jadi tak adalah tukar gandum. Katalah tukar beras tempatan, beras biasa. Dia sanggup, maka boleh. Yang penting tetapi suami kena faham. Balik kepada tadi. Kalau isteri dia ni memang dah dia punya status dia tinggi dan dia ambil tu pada waktu keadaan macam tu, dia kena berusaha supaya isteri dia tak merasa susah. Tapi adalah lebih baik contoh isteri dia makan beras biasa
Dah kahwin yang dia dapat makan beras, basmati. Upgrade. Ini yang terbaik lah. Ini yang terbaik lah. Betul-betul. Tapi betul jugalah kan, maksudnya dekat sini pengajaran dia kena ukur baju di badan sendiri. Ataupun cari yang sekufu. Betul-betul. Itu sebab dalam Islam dinasihatkan untuk mencari yang sekufu. Sekufu ni bukan dari sudut harta je, tapi dari sudut ilmu. Kadang-kadang ada satu benda yang tak dapat dibeli dengan harta, agama. Tapi dalam masa yang sama, walaupun agama itu tidak boleh dibeli dengan harta, tapi selalunya orang yang betul-betul faham agama, dia tidak akan mendera ataupun meninggalkan isteri dia tanpa nafkah. Kalau dia faham agama tapi melayani isteri dia macam sampah, bagi saya itu dia hanya menjual agama ataupun bertopengkan agama. Faham maksud saya? Saya faham. Wow. Saya suka. Dan saya rasa itu adalah rumusan yang terbaik dan juga kita sama-sama faham maksudnya. Dan juga kita nak tanya kepada Kak Syarah juga, mungkin ada antara wanita ni dia tak sampai hati, kadang-kadang dia nak cakap dia tak terlepas cakap, dia tahu dia nak mentaati suami dan sebagainya, takut suami tu balik kerja penat dan sebagainya, tapi bagaimana agaknya komunikasi yang terbaik untuk kita tak membebankan kepala suami, dalam masa yang sama hak kita pun tercapai. Ya. Betul, sekarang ni saya faham kalau keadaan suami apabila sebut pasal duit, bukan saya saja siapa pun mesti akan jadi marah. Tak lelaki jadi marah. Dia cuba cari alasan kan. Kadang-kadang marah tu buat kita diam. Tapi tak apa, kita cari waktu yang sesuai. Waktu sesuai untuk bercakap dengan dia. Maknanya sebelum tidur atau mood dia yang terbaik. Jangan masa dia tengah main telefon. Mana ni barang ni? Mana duit? Barang lah member. Sebab apa? Bila kita dah buat dia marah, kita pun dah dosa dah ni. Kan? Jadi terus aku ni buat dosa ke aku buat dia marah? Kadang-kadang kita akan rasa bersalah. Jadi ambil masa tu time kita nak bagi makan atau time dia bertenang lah kita tengok. Atau you tanya, you okey ke? Dia tak cakap something. Puji-puji sikit. Bila marah, marah bergaduh je. Itu jelas kalau dah tak boleh sangat communication, memang bergaduh. Tapi selagi boleh kita cuba cakap yang baik. Ini sebab ini Kak Syura letakkan diri Kak Syura lah. Kalau yang baik pula Kak Syura tak tahulah. Kadang-kadang orang baik sangat kan, jadi macam keadaan itu berlaku, kadang-kadang dia tak boleh nak bercakap. Jadi dia terpaksa memendam. Saya bagi sedikit tips lah sebagai seorang lelaki. Dia masa yang terbaik sekali nak peringatkan beberapa peringatan untuk suami ni. Contoh macam suami tu nak pergi main futsal kat luar dengan kawan. Memanglah dia tak takut bini, tapi kadang-kadang bini tu menakutkan. Cuma bang, abang boleh keluar. Contohlah kan. Contoh kadang-kadang ada suami kita sebab dia menghargai kita. Kadang dia nak beritahu nak keluar dengan kawan, nak pergi mancing ataupun nak pergi main futsal ke apa ke. Waktu dia kata, boleh tak abang nak pergi futsal lah minggu ni dengan kawan-kawan. Abang boleh bang. Tapi ada tapi dekat situ. Ada syarat je dekat situ. Tak apa-apa ada tapi. Itu satu dia antara bagi syarat lah. Termau ramai pula suami marah saya ni. Tak ada, dia just peringatan. Abang boleh pergi futsal, tapi nanti abang ingat kita ada susu ni. Tak pun kadang-kadang ada suami yang jenis dia tak suka banyak bercakap. Dia rasa serabut. Sebab dia dah penat dah. Kerja dia dah penat, serabut. Dia nak keluar tu sebenarnya dia nak main cave ataupun waktu masa bersendirian seorang lelaki ni lah. Sebab dia dah terlalu tertekan. Ada masa dia berkongsi, ada masa tu kadang-kadang dia terlalu tertekan, dia takkan kongsi. So kadang-kadang message, teks. Sebab penulisan yang baik, kadang-kadang dia tak menyakitkan. Tapi kalau kata suara ni kadang-kadang intonasi berbeza. Ya, betul-betul. Tiba-tiba ternyaring sikit, suami tu zoom, snap, bahaya. Dan yang ketiga, antara yang waktu terbaik sekali, waktu tengah malam, nak tidur, tengah manja-manja. Pillow talk. Yes, pillow talk. Tengah cuddles. Yang tu yang boleh heart to heart lah. Okey, baik. Perkongsian dan juga tips yang penting. Yang padat dan mampat daripada Tuan Muhammad Nur Hafiz Ruslan dan juga Kak Sharifah Syaura. Kita ingat, kita para isteri, take note, kita boleh suarakan hak kita tapi kita bermain dengan emosi. Tengok macam bila agaknya kita nak cakap tentang hak kita tu. Jangan awak pula yang emosi. Jadinya awak kena sabar sikit. Sebab apa? Dia perlukan komunikasi antara dua-dua belah pihak. Baik, terima kasih sekali lagi Tuan Hafiz dan juga Kak Syaura. Baik, kita banyak lagi sebenarnya nak kongsikan selepas ini, tapi sebelum tu kita nak berrehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Masih lagi bersama
kami di Wanita hari ini. Okey, ini menarik. Kita nak kongsikan berkenaan dengan filem Pagari Bulan yang telah pun ditayangkan di seluruh pawagam sejak 5 Oktober lalu. Dan hari ini kita bersama dengan orang kuat di sebalik filem Pagari Bulan ini. Di sebelah saya pelakon utamanya Bulan, Nazira Sardi, dan juga sekali lagi kita bersama dengan Sharifah Syahura selaku penerbit eksekutif filem Pagari Bulan. Saya lagi ya? Sekali lagi. Okey, kita nak kongsikan dengan penonton berkenaan dengan filem ini. Mungkin Nazira lah kongsikan apa sebenarnya tarikan dan juga bagaimana agaknya proses perfilman ni. Proses perfilman. Okey, Pagari Bulan ni sebuah filem period movie which is kisah 1941 hingga 1945. Okey. Kisah pendaratan Jepun di Kota Baru. Tapi dia adalah story of a comfort woman. Di mana pada zaman tu gadis-gadis Melayu dijadikan tahanan untuk comfort woman, untuk memuaskan kehendak Jepun. Okey, dan juga bagaimana agaknya bila dikatakan Nazira sebagai pelakon ataupun watak utama sebagai Bulan, pemilihan tu memang dijangka atau bagaimana? Pemilihan tu producer sebelah ni. Cerita. Okey, pemilihan Bulan tidak dijangka lah. Okey. Saya pun dapat karakter ni taklah terlalu awal dan taklah terlalu last minute sangat kan. Mungkin rezeki saya untuk membawakan karakter Bulan ni. Sebab pada saya Bulan ni satu karakter yang istimewa sebab dia woman empowerment. So Bulan ni sendiri diangkat untuk lead, untuk tunjukkan yang wanita ni pun boleh mampu untuk buat semua benda. Baik, kita nak tanya kepada penerbitnya pemilihan dan juga bagaimana agaknya sambutan setakat ini dan mengapa agaknya mereka kena menonton filem ini. Okey, sebenarnya filem ni dah pada 5 Oktober tapi agak kurang dapat sambutan disebabkan mungkin sebenarnya hari ini pun dah hujung-hujung sebenarnya kan. Filem ni nak kena dikeluarkan pada panggung. Cuma kami masih usaha lagi untuk mempromosikan. Sempat lagi insya-Allah. Cuma dah banyak panggung yang dah keluarkan. Tapi saya harap kalau ada promosi ni dia akan boleh pergi. InsyaAllah. Di mana filem ni sebenarnya, kalau filem sejarah saya tahu agak berat untuk orang bila fikir sejarah. Tapi sebenarnya ada komersial dia. Okey, filem ni mengenai woman empowerment, memperkasakan wanita di mana zaman dahulu wanita-wanita ni bukan hanya pejuang lelaki saja ke depan. Di sebalik juga bila wanita orang fikir yang lemah ni dia sering diguna untuk dicolek, dijadikan melayan tentera Jepun yang ada. Alat, dijadikan alat. Maknanya, tapi bagaimana mereka survive kat dalam tu? Kalau kebanyakan sejarahnya, kebanyakannya jadi gila, jadi dibunuh, disebabkan berbagai sebab tak tahan. Kan? Tapi bagaimana watak Bulan ini boleh survive sehingga dia bebas dengan sendirinya. Sebab Bulan digambar seorang wanita yang memang sebenarnya dia seperti anak lelaki yang pandai bersenjata, pandai bersilat, pandai seni mempertahankan diri. Jadi bila dia berada di situ, tapi sebab dia hanya seorang kan, dia tak boleh nak lawan semua, tapi ada masa bila dia bila kita ni marah, kekuatan kita automatically keluar. Okey, dah banyak dah tu. Banyak spoiler. Banyak. Tapi nak tanya juga Nazira, apa agaknya cabaran sebagai Bulan sepanjang perfilman ni? Okey, pada saya semua scene dekat dalam Pagari Bulan tu cabaran. Sebab saya banyak belajar benda yang saya tak biasa dan tak pernah buat, dan saya melawan apa yang rasa ketakutan saya dalam sesuatu benda. Semua saya lalui dekat dalam Pagari Bulan. Contohnya dari segi fighting, bercakap dialek Kelantan sendiri, tu semua cabaran untuk saya. Okey, dan siapa lagi antara cast yang pelakon-pelakon yang bersama dengan Nazira? Ada Trisha Oi, Andy Teh, Alvin Wong, Anik Dora, Michael Ang. Hebat. Okey. Ramai lagi lah. Laila Nasir. Sesuai lah ini untuk wanita-wanita yang rasa nakkan semangat yang baru kan. Kena tonton juga ini. Okey, apa harapan selaku penerbit sendiri? Of course lah, harapan sebenarnya ini adalah dana DKD Finas. Jadi kami menggunakan sepenuhnya dana untuk buat filem ni. Jadi sayang kadang-kadang memang kita tahu sejarah dah ditinggalkan, tapi kita harus bagaimana kehidupan kita sekarang adalah daripada perjuangan zaman tok nenek kita. Ya, betul. Jadi ia harus dikenang. Bukannya kita perlu nak menangis apa, kita harus kenang benda ni berlaku zaman dulu. Jadi saya harap penonton semua dapat
spendkan masa untuk ke panggung yang berdekatan, yang mana yang tinggal sekarang. Harap kalau boleh panggung, maintain lagi filem ni untuk memberi peluang lagi ramai yang baru sedar filem ni berada di panggung untuk datang ramai-ramai dan melihat kisah wanita. Wanita ni harus bukan hanya bersaing tu memang susahlah dengan lelaki, tapi kita mempunyai kena ada kekuatan juga. Dan untuk dia orang lalui apa sejarah yang kita tak pernah lalui, tapi dia orang dapat rasa bila dia menonton Pagari Bulan. Menarik sekali. Okey, dan kita harapkan berbaki beberapa sahaja hari ini untuk kita ambil kesempatan ini untuk kita pergi ke panggung dan juga menonton filem Pagari Bulan untuk kita dapat semangat baru dan juga mungkin bawa anak-anak kan untuk melihat ataupun menonton bersama-sama. Terima kasih kita nak ucapkan kepada kedua-duanya, Nazira dan juga Sharifah Syahra atas perkongsian hari ini. Dan ini satu lagi kita nak kongsikan menjelang esok pembentangan Belanjawan 2024. Kita nak dengarkan antara pandangan dan juga harapan mereka di luar sana. Jom kita dengarkan. Okey, saya mengharapkan supaya gaji penjawat awam diselaraskan. Kemudian harga barangan asas dikawal lah. Lagi satu, saya memohon kerajaan supaya memandang mengambil berat tentang golongan pertengahan yang selalu dipinggirkan, iaitu M40. Okey, akak harapkan barang tu biarlah turun sikit harga barang, sebab sekarang ni harga barang naik mendadak sangat kan. So kita agak rasa terkesan lah pada rakyat semua kan. So dengan gaji pun fahamlah kan tak besar mana gaji. So kesianlah pada orang-orang yang anak ramai macam tu. Saya mengharapkan mungkin dikurangkan sedikit kos sara hidup especially di bandar besar seperti Kuala Lumpur. Sebagai contoh, saya asal daripada Pantai Timur. So saya rasa kos sara hidup di Pantai Timur macam lebih rendah berbanding dengan kota bandaraya ni. So saya mengharapkan contohnya sewa rumah, bahan mentah especially dikurangkan. Saya juga ada kawan yang kerja swasta tapi on contract. So bagi saya kerajaan boleh membantu mereka dengan menjadikan mungkin bantuan tambahan seperti sama ataupun benefits yang sama seperti pekerja swasta yang lain, contohnya EPF, SOKSO dan sebagainya, untuk memudahkan mereka dan juga membantu mereka yang bekerja secara kontrak hari day by day kan, yang mungkin lebih waktu kerja mereka daripada pekerja swasta yang lain. Wanita hari ini, wanita hari ini. Baik, masih lagi bersama kami di Wanita hari ini. Dari dalam studio kami keluar studio. Itu dia, bekerja lah, orang kata cari rezeki kan. Okey, baik Fatin, dekat luar ni kita nak belajar buat apa ni Fatin? Kita nak berikan satu lagi resepi. Ini sesuai saya suka macam minum-minum petang kan. Kita nak bawakan bokok ubi kayu. Nampak kan ubi kayu kat situ? Dan hari ini kita bersama dengan Puan Raja Intan Raja Ahmad. Kita bagi Kak Intan lah lebih mesra. Okey Kak Intan, apa yang kita nak kena titik beratkan untuk kita nak hasilkan bokok ubi kayu ni? Kita nampak ada ubi kayu, ada gula Melaka. Kat depan ni pula apa dia? Okey. So untuk bokok ubi kayu ni dia tak banyak bahan sangat yang diperlukan. Okey. Jadi kita mudah kita nak dapati kat mana-mana. Alright. So sekarang ni kita hanya perlukan kita ada santan, tepung beras, garam dan juga gula sahaja. Kak Intan, ini makanan dari mana? Dari negeri mana ni? Asalnya tu? Ke Kak Intan yang menciptanya? Kita try and error kan. Jadi kita tengok kita olah daripada talam ubi, sebab talam ubi ni makanan tradisional kan. Tradisional. So jadi moden kan. Kita modernkan sikit jadi bokok ubi kayu lele. Okey, kalau kita tengok ubi kayu ni macam masakan ataupun makanan orang dulu kan Fatin. Sekarang ni punya permintaan macam mana? Kita memang tak tangan hari-hari. Setiap hari ada order, repeat order because memang semua suka. Kita tak kira lelaki perempuan, lelaki perempuan, besar, kecil muda. Kira anak-anak pun boleh terimalah kan. Yes, betul. Okey, jom kita nak tengok apa antara bahan-bahan yang diperlukan yang kita perlu sediakan. Okey. So sekarang ni kita untuk lapisan bawah ni, ubi kayu kan, lapisan bawah ni. Okey. Yang ini dia bahan dia kira tak susah. Okey. Jadi ni ubi kayu untuk satu adonan ni 2 cawan. Dan saya buka yang ni.
Boleh, saya boleh. menghayati. Ada sudu Fatin kalau nak rasa bismillah boleh saya. Boleh. Itu kita buat pagi tadi. Okey, baik. Kalau untuk ubi kayu ni kita rebus dahulu ke atau macam mana? Tak, kita just kupas dia dan kita blend lah, tapis. Dan ini hasil dia. Oh, ini hasil dia. Yes, ini hasil dia. Okey, so nak dapatkan macam ni, kita hanya masuk ubi kayu dan juga kita masak gula merah dengan gula pasir ni. Okey, baik. Kalau kita masukkan ini saja. Okey, kemudian kita akan kukus. Di sebelah sana adalah pengukusnya, betul? Yes, betul. Kita kacaukan. Awak sampai tak bersuara, Mak. Saya seorang je bersuara, Mak. Sedap sangat kot kan? Bismillah. Sedap kan? Maksudnya sedap tu, Kak? Betul. Dia kalau rasa mesti nak repeat lagi. Betul lah. Tapi Kak Intan, ni kalau sejuk-sejuk ni mesti dia lagi sedap. Yes. Ramai orang yang suka sejuk. Bila kita buat tu, kita kita letakkan, kita simpan dulu kan, bagi dia sejuk sekejap. Lepas tu kita makan, memang marvelous lah. Memang sedap sangat. Okey. So kita ada macam ni, kan kita dah gaul, dan sekejap je. Lepas tu just masukkan je. Cedok je. Boleh buat dah lagi boleh lepas dah dikukus ini warnanya. Yes, itu kejadian. Yes, betul. Jadi dia lebih gelap lah. Dia akan ikut color gula lah. Okey, baik. Untuk toppingnya pula, santannya pula macam mana kita nak buat? Santan dia kita hanya perlukan ni satu cawan santan. Okey. Awak sampai tak bercakap awak. Awak tolong saya. Boleh. Kita masukkan tepung beras ya. Okey, baik. Betul lah. Saja tepung beras. Garam kita sikit saja. Setengah sudu kecil. Dan juga ni gula satu sudu besar. Okey, baik. Masuk air satu cawan. Okey. Nak ni kan? Nak tolong kacau ke Kak Intan? Macam berkacau. Macam rasa tak berbunda pula kat sini. Okey. Untuk so ini hasil dia. Okey, ini hasil. Saya difahamkan tadi santan ni kena non-stop kita kacau. Yes, betul. Santan tak boleh tinggal. Yes, untuk elakkan dia berketul. Ni sebab kita tinggal, so dia macam betul sikit. Okey, untuk menu bokor ubi kayu ni sendiri, dari mana dapatnya ilham ataupun resepinya? Belajar ke? Ada masuk kelas ke? Turun-temurun ke Kak Intan? Dia tak juga turun-temurun because saya ada buat kuih lain. Jadi so one day tu macam masa COVID tu saya fikir apa yang saya nak buat satu kuih yang rare dan yang orang suka dan lain. So I tanya orang, so I Google, last kali I tengok resepi kat Google dan I cuba. Tapi I olah sikit resepi dia lah. Okey. Macam Kak Intan kita nampak suka buat kuih-kuih tradisional, kuih lama ni. Minat ke? Keseronokan atau kepuasan? Kepuasan dia because bila kita buat dengan rasa ikhlas dan kasih sayang, benda tu akan jadi sedap. Betul. Benda tu terbukti. Benda tu terbukti. So ini macam ni. So, kita settle. Okay, ini dah siap kan? Kita kukus. Masukkan je. Nampak tak leleh dia? Because saya punya bokor ubi kayu bukan bokor ubi kayu je. Kita panggil bokor ubi kayu leleh. Okey, inilah yang melelehnya tu. Sini yang melelehkannya. Rasa lemak-lemak masin dia memang marvelous. Jadi kita tunggu dululah. Bagi dia sejuk baru kita boleh makan. Kadang-kadang ada orang yang suka panas-panas. Kadang-kadang ada orang yang suka sejuk-sejuk. Okey. Kalau kat depan kita ni ada apa lagi ni? Kak Raja. Ini apa beras kita lah. Salah satu favourite customer. Dan kita punya salah satu lagi our best seller bubur lambuk. Daging utara marvelous. Kita mesti letak daging kan dengan rempah-rempah kita punya resepi rempah. Bubur lambuk ni sentiasa ada ke bulan puasa je? Biasanya kita buat sentiasa ada. Tapi kalau bulan puasa lagi banyak permintaan lah. Okey. Tadi kalau Kak Intan kongsikan kepuasannya bila kita buat dengan ikhlas kan. Betul. Tapi antara lain lah, adakah ini salah satu aktiviti nak bagi orang kata terapi untuk Kak Intan juga? Bila tengok orang makan sedap tu puas rasanya. Betul, of course. Bila kita rasa penat-penat masak kan, kita rasa penat letih, dan bila kita dapat feedback kan, kalau orang respon kita kan, WhatsApp kita, oh sedapnya bokor ubi, kita nak repeat lagi. Berbaloi rasanya. Masya-Allah, rasa Kak Intan tu yang dikongsikan tu, antara menu-menunya, kongsikan. Ini ada puding karamel kot yes, betul. Okey. Ada kuih talam. Ini talam keladi kan? Yes, betul. Sedapnya Kak Intan. Ada bawa? Ada bawa tak? Tak bawa. Ini bubur lambuk. Ini bubur lambuk. Okey, baik. Sekejap kita cuba. Tak nak cuba bubur lambuk tu? Saya nak cuba. Boleh cuba. Ini apa Kak Intan? Itu puding koktail. Dia dapat kita. Dah dapat kita. Cepat kita behave balik kat sini. Okey, dalam banyak manisan, dalam banyak apa yang akak buat ni, apa yang paling dapat permintaan ataupun akak sendiri secara peribadi suka yang mana satu? Of course, permintaan sekarang bokor lah. That's why kita fokus kepada bokor ubi kita. Awak rasalah. Dan juga kita punya bubur lambuk daging utara kita. Fatin, saya ambil awak punya ni. Saya rasa ni. Saya rasa ni. Okey, boleh mungkin juga Kak Intan kongsikan di mana mereka nak tengok antara menu-menu lain. Sesiapa yang berminat, yang teringin nak rasa kita punya bokor ubi kayu leleh kita, yang lain yang sangat marvelous, so boleh dapatkan di IG kita @marvelous_. Okey, itu dia. Kita nak ucapkan terima kasih. Ada macam-macam lah sebenarnya kalau kita tengok ni memang
Orang kata kalau minum petang tu dah selesai lah. Betul. Ada buburnya, orang ada apa. Dia tak tunggu minum petang. Kadang-kadang bila kita on je pagi tu pun orang dah start masuk order dah. Betul. So macam pagi ni pun kita dah keluarkan 100 pack dah pagi ni. Macam ini boleh ni untuk hari jadi anak-anak ni? Yes, ini memang untuk majlis-majlis sangat sesuai lah. Kan, okey. Kita nak ucapkan terima kasih untuk Kak Intan, Puan Raja Intan Raja Ahmad. Kalau siapa yang nak buat, boleh buat. Kita dah kongsikan. Siapa nak beli, boleh beli. Boleh tengok dekat apa yang dikongsikan tadi tu. IG Menu Marvelous _ Ya, jangan lupa. Jangan lupa. Selesai kita punya tugas untuk hari ini. Kepada isteri-isteri di luar sana, jangan lupa apa hak-hak anda yang telah kita bincangkan. Dan juga kepada Kak Raja, terima kasih banyak. Okey, dan pastinya kalau tadi kita dah bercerita pasal hak-hak wanita, tapi esok kita nak bawakan sempena dengan pembentangan bajet 2024, harapan wanita terhadap belanjawan 2024. Anda dah boleh dah kongsikan apa agaknya harapan-harapan anda dan juga mungkin ada penambahbaikan daripada belanjawan 2023 yang lalu. Kongsikan, esok kita akan bawakan bersama dengan panel-panel kita. Okey, baik, terima kasih semua yang menonton kami. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye. Jemput-jemput makan semuanya. Sila-sila. Terima kasih Kak Intan. Dalam hajati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Pujeri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati.